topik di sini adalah photosynthesis. Okey. Terpulanglah cikgu nak spesifikkan topik tersebut ke, atau cikgu nak topik yang am ke dan sebagainya. Okey. Dan sekali lagi kalau cikgu lihat tidak ada bahagian save di sini. Tidak ada button save. Mana nak save? Selalu orang confuse. Apa-apa yang melibatkan Google ni tidak ada button save. Dia save automatic. Ingat cikgu dia akan save automatic. Tapi dengan syarat pastikan line cikgu masih hidup. Jangan pula line putus dan cikgu pula tutup. Habis lah, hilang nanti. Okay, so kalau cikgu lihat di sini tidak ada button save. So sekarang kita nak assignkan tugasan tersebut. Kalau saya just tutup saja, close di sini, dia masih dalam keadaan draft. Cikgu nampak draft? Draft kita belum lagi. Kita hanya prepare saja untuk hari-hari yang akan datang. Okay, so apa yang cikgu perlu buat ialah cikgu kepada assignment. Jadi assign, buatkan dia tugasan. Cikgu klik di sini. Bila klik assign, baru dia akan kata okay, immediately assign. Okay, so kalau cikgu lihat di sini, okay, due date sudah ada, assignment sudah ada, dan cikgu boleh tambahan di mana pelajar tidak akan nampak. So kalau bila pelajar menggunakan handphone pelajar, mereka akan dapat notifikasi bahawa cikgu sudah bagi assignment. Cikgu telah memberi assignment pada saya. Ini adalah assignment saya. So, saya kena buat assignment tersebut. Okay. Ini kalau cikgu klik, macam mana cikgu akan nampak? Cikgu akan nampak berapa orang yang dah hantar, berapa orang yang belum hantar lagi. Okay. Contoh saya tunjuk beberapa contoh sekolah lain, subjek lain. Saya ambil satu cikgu di sini, cikgu Fakia. Ini adalah kimia form 4 SMK Serian. Ini cikgu Fakia punya. Dia telah add saya sebagai salah seorang guru. That's why saya boleh lihat. Inilah guru. So inilah guru-guru yang membantu dia dalam kelas ini. Okay. Dan ini pula adalah senarai pelajar-pelajar dia. Kalau cikgu nampak di sini, senarai pelajar ni, ada pelajar yang akan cikgu nampak sudah bold. Ada pelajar yang masih lagi agak malas, tidak berapa terang. Ini menunjukkan pelajar ini belum lagi assign, terima kelas tersebut. Kemungkinan besar dia tak ada internet lah, tak ada phone di rumah. So yang lain-lain sudah. Okay. Yang lain-lain sudah pun terima invite tersebut. Yang lain-lain yang agak blur ni ialah masih lagi di invited tapi tak terima. Okay. Banyak juga yang sudah terima. Okay, then kita tengok contoh classwork. Cikgu ni telah asingkan dia kepada chapter by chapter. Semua chapter ni ada di sebelah sini. Kenapa perlu ada chapter ni? Bila kita klik pada chapter tersebut, dia akan keluar semua tugasan yang berada pada chapter tu saja. Ini adalah tugasan-tugasan. Okay, ini konsep more. Bila klik, chapter tu saja akan muncul. Ini adalah perkara, chapter tu saja akan muncul. Okay. So kalau cikgu lihat di sini bila cikgu klik pada classwork, cikgu boleh nampak di sini tugasan ini diberi pada bila? 14 hari bulan 4 2020. Yang dah hantar dan semak as done 3 orang hantar, 22 orang belum lagi settle. So 3 orang tu siapa? Kita boleh klik pada 3 tersebut. Cikgu Iwan boleh nampak siapa yang sudah hantar. Begitu advance dia. Cikgu boleh nampak siapa yang belum hantar lagi. Under that level. Okay. Inilah advantage bila menggunakan MOE ID sebab dia akan tahu, dia bagi nama pelajar yang betul. Cikgu tak akan nampak Superman ke badan ke dan sebagainya di sini. Memang nama yang betul. Okay. So kalau nak tahu instruction, inilah instruction dia. Cikgu ni dia buat cara senang, dia tak type pun. Dia menggunakan handphone, ambil gambar, lepas tu bagi soalan. That's it, very simple. Apakah masuk ikatan kimia? Sepatutnya pelajar kena jawab. Ini boleh dibuat juga boleh dibuat dengan menggunakan Google Classroom. Dia tak perlu kita susah-susah type satu persatu. Agak menyusahkan Okay, so saya dah berceloteh hampir berapa minit, berapa jam, setengah jam lebih, 40 minit lebih. Ada apa soalan cikgu? Kalau ada soalan tolong unmute kan dan cikgu boleh tanya soalan terus.
Jangan malu-malu cikgu, kalau ada soalan boleh tanya terus. Yes, saya cuba terangkan terus menggunakan video saya, handphone laptop saya. Mau okey? Mau okey eh? Okey. Right. Kalau semua okey, dan kita move on kepada satu kerja untuk cikgu-cikgu sekarang. Saya percaya di sana banyak cikgu-cikgu yang menggunakan handphone, laptop. So saya akan bagi masa untuk beberapa minit, since cikgu-cikgu menggunakan laptop di sana. Satu advantage cikgu-cikgu yang menggunakan laptop di sana ialah kita tengok cara bagaimana kita berinteraksi menggunakan Google Meet. Apa yang saya akan nak minta cikgu-cikgu buat ialah, saya bagi masa untuk beberapa minit pada cikgu-cikgu untuk, let's say sekarang 10.55, lebih kurang pukul 11. Saya bagi dalam 10 minit. Kita ambil masa dalam 10 minit untuk saya, cikgu-cikgu cuba create class seperti yang kita dah lihat tadi. Create class, very simple dan simple tugasan. People semua tak payah cikgu susah-susah cari email ID dan sebagainya, tak payah add people. Saya nak cikgu create class seperti yang saya nak tunjukkan tadi create class. Cara untuk create class. Lepas cikgu create class, saya nak cikgu cuba buat satu classroom. Satu classroom dengan menggunakan create classroom juga. Dan kita lihat hasil kerja-kerja cikgu dengan menggunakan Google Meet. Kita akan ambil masa untuk pembentangan ringkas. Saya akan Encik Nizam boleh pilih beberapa orang yang sudah siap selepas 10 minit nanti, 11.10 atau 11.15 minit nanti. Okey. Kalau cikgu-cikgu tak ada soalan, kalau ada apa-apa soalan cikgu boleh minta dalam chat ni terus tanya dalam chat terus, saya akan cuba jawab. Okey, teruslah cikgu-cikgu boleh buat kelas cikgu. Saya bagi masa, cikgu boleh mulakan sekarang. Bagi cikgu-cikgu yang menggunakan laptop saja, handphone memang tak dapat. Cikgu Siva. Ya, saya pernah mengalami satu masalah. Okey. Saya pernah create satu kelas. Lepas tu saya nak remove kelas tu, tidak berjaya. Macam mana cara dia? Okey, cara untuk remove kelas cikgu nampak skrin saya sekarang? Tunggu. Okey. Okey, dah. Okey. So, contoh di sini saya nak remove kelas. Okey. Okey, cikgu nampak button 3 button ni. Ni 3 kelas. 3 button ni. Di setiap kelas dia akan ada 3 button icon. Dia tidak ada perkataan remove, dia ada perkataan archive. Archive ni bila tutup ni dia akan hilang terus. Move, edit boleh, copy boleh. Archive ni bermaksud dia akan tutup. So kelas tidak akan wujud lagi. Won't be able to access. You can view the class in archive. Okay, so bila saya kata archive, kelas tersebut dah hilang. Okay, cikgu? Hello, Okey, faham. Sebab dia tak ada perkataan remove tadi. Yes, betul. Okay, so cikgu boleh cuci sikit lah kelas-kelas yang cikgu dah tak pakai lagi, cikgu cuci dah. Dan jangan risau, dia tak akan terdelete dia akan ada di bahagian archive ni. Archive kelas. So cikgu boleh retrieve dia balik, restore dia balik ke tempat asal dia kalau nak. Kalau tak nak pun biarkan dia saja di sana. Okay, tak ada apa-apa yang mengganggu. Cikgu juga boleh rename dengan menggunakan 3 dot ni. Kalau cikgu klik 3 dot ni, cikgu boleh buat editing, move susunan dia. Kita tak nak kelas-kelas yang lama dulu di atas dan sebagainya. Copy untuk create kelas satu lagi. Contohnya 3A cikgu dah buat tahun ini. Tahun depan cikgu nak buat 1A kelas. Buatkan 3B dan sebagainya. Okay, cikgu? Ada apa-apa soalan? Okay. Cikgu boleh tanya? Okay, good. So, jadi sementara dia takkan hilang di sana lah sampai bila-bila. Yes. Jangan risau. Dalam menggunakan MOE ID ni
data cikgu ialah, space untuk cikgu simpan bahan-bahan cikgu adalah unlimited. Cikgu boleh letak semua video-video semua dalam saya menggunakan MOE ID. Terutamanya Gmail lah, Gmail, Google Drive. Cikgu cubalah. Cikgu akan nampak dia akan tunjuk di sana unlimited. Okay, Cikgu Thomas, dia kata sekarang saya guna ID Gmail personal. Jika saya tukar kepada MOE sekarang, adakah saya masih bersama di sini? Atau terkeluar daripada Google Meet? Kemungkinan ID personal memang tak dapat masuk. Kalau menggunakan MOE ID, tak dapat masuk di sini. Ya, Cikgu? Tapi Google Meet, cikgu boleh biarkan dia running di belakang, jangan risau. Cikgu buka menggunakan tab yang baru. Macam saya buka tab baru. Saya akan klik pada Classroom lah. Cari Google Classroom. Dan di sini, ini untuk ubah ID cikgu. Kalau cikgu lihat di sini, saya gunakan ID MOE. Tapi semasa Google Meet, saya menggunakan ID pribadi. Tak salah, dia boleh run sekali. Jangan risau. Yang ni cikgu buat separate. So jangan tutup Google Meet ni biarkan dia running. Yang cikgu perlu buka ialah satu lagi tab lain, yang mana kali ini cikgu login dengan menggunakan ID MOE. Faham Cikgu Thomas? Okay? Jangan keluar daripada Google Meet. Nanti cikgu nak join balik susah nanti. Ada persoalan tanya, kita boleh bincang sama-sama di sini sementara kita tunggu apa cikgu tengah mencuba. Saya keluar dulu daripada pembentangan saya. Glad boleh present untuk kita. Okay, gunakan presentation open up your presentation. Okey, dapat cikgu. Ya, Cikgu Glad, don't be shy. It's a very simple one. Also can. Tekan How to share? Ada present now di button sebelah bawah kanan. I created a class from 1. Okay, try to submit and see. That is of course not correct lah. It should be 7 days, right? Correct answer Okay. is 7. Okay, good. Can I see? Yeah, very good. Can I see your login ID there? My login ID is here. Alright, okay, good. So you are using MOE ID That's the main point here. Bila-bila pastikan mereka gunakan MOE ID. Sebab menggunakan phone Android ni, they already have Android Gmail. Gmail punya ID. Okey, dapat nampak saya punya kah cikgu? Sekejap dia tengah masih lagi. Okay, can. Okey, sini saya pernah create kelas Sains dan Pendidikan Moral untuk tahun 4. Okey. Saya pernah invite student dan juga bagi kerja dengan student pada 30 April yang lepas. Okey, di sini classwork saya. Cikgu kejap, Cikgu Justin. Cikgu pilih tab yang salah tu saya rasa. Oh ya kah? Cikgu exit dulu. Presentation cikgu. And then klik pada window. Full screen Your entire screen. Okay. Alright. Okay, cool. Boleh ya? Boleh.
Oke, ini saya punya kelas. Oke, beberapa kelasnya. Ada 2 kelas yang pernah saya cipta, yaitu Sains tahun 4 dan Pendidikan Moral tahun 4. Oke. Murid yang saya invite, murid saya ada 31 orang. Jadi yang berjaya masuk ke dalam Google Classroom saya seramai 12 saja. Yang lain tu mungkin mereka masalah lain di rumah mereka lah. So, ini contoh tugasan yang pernah saya bagi. Saya buat berikut ialah kuis tajuk tumbuhan. Mereka just klik saja. Mereka akan jawab. Dan pada Google Drive MOE saya akan dapat tengok berapa ramai yang sudah jawab, dan maka mereka lah. Ini yang seperti Cikgu Siva kata tadi, ini tajuk tumbuhan, ini pula tajuk haiwan, vertebrata. Okey, simple saja, saya just scan saja guna PDF dan minta murid jawablah. Okey. Okey, dan tajuk haiwan pun sama, saya guna Google Form juga. Ya, macam ini saja. Dan keputusan mereka saya tengok dalam Google Drive lah. Ya, tapi hari ini ada ilmu baru saya pelajari lah tentang assign tadi dalam Google Classroom. Okey, Cikgu Siva. Okey, masih dalam proses belajar juga ni. Sama-sama lah kita belajar. Ya. Okey, thank you. Ya, cikgu nampak di sana ya, Cikgu Justin sudah pun assign untuk 12 orang. Actually dia assign untuk 40 orang, tapi yang pelajar yang berjaya login ialah 12 orang. Okey, dan assignment juga telah diberi pada 12 orang dan nampak gaya belum ada orang yang reply balik. Itu tak jadi masalah. Yang penting cikgu nampak di sana usaha cikgu sudah ada. Usaha part pelajar, itu pelajar yang patut usahakan. Kita tak bolehlah pergi ke rumah pelajar tu paksa bagi handphone pada mereka untuk buat kan. Sama juga kalau kita bagi latihan, kalau itu pulang pada mereka untuk buat latihan tersebut. Okey kan? So, kalau GB atau guru pengetua tanya apa cikgu buat sepanjang PKP, ya adalah cikgu ada bukti di sana kan. Inilah yang saya telah buat, inilah saya telah bagi pelajar, dan pelajar buat atau tidak itu adalah second option, second perkara yang perlu kita lihat kemudian. Okey, cikgu-cikgu? Okey, ada lagi cikgu lain? Okay, terima kasih Cikgu Justin. Ada lagi cikgu-cikgu lain? Cikgu Thomas? Okey, Cikgu Thomas, silakan. Unmute dulu cikgu. Mikrofon cikgu, mikrofon. Okay, sorry, nervous. Okay, good. Saya Thomas. Saya ajar kelas pemulihan. Memang tak ada murid, tapi saya try and error untuk create sajalah. Okay, very good. Present now. Tunggu dulu, saya cepat. Buat presentation. Ya, kenapa dia tak ada tab tak ada muncul? Okey, gerakkan mouse cikgu ke bawah. Present now kan? Ya. Google Chrome tab, okay. Share. Okay, ini kelas saya. Ada nampak kan? Ada muncul sekejap. Okey, ada. Nama dia memang itu kelas harapan lah. Memang saya ajar kelas pemulihan. Okey, ini kelas code kan? Yes, betul. Yang ni saya baru create tadi. Adakah macam ini sebab belum ada murid sebenarnya? Tak jadi masalah. No problem. Tak jadi masalah. Cikgu just saya nak tengok sama ada cikgu dah pandai create soalan. Macam mana nak buka? Apa perlu saya buat? Nampak gaya di sini cikgu belum add apa-apa bahan di sini sebab blank quiz pun tak ada apa-apa. So apa yang patut cikgu buat ialah cikgu kena pergi kepada klik yang 3 line di atas sebelah kiri tu. Dan cikgu nampak di atas sekali kelas harapan tu, sebelah kelas harapan tu. Atas. 3 garis. Klik di sana. Klik pada kelas cikgu tu, kelas harapan. Bawah. Klik kelas harapan. Ada student.
Tak kisah. It's okay. Okay, yang bahagian ini ya, tugasan cikgu saya tak berapa jelas di sini. Okay, new assignment. Yes, new assignment cikgu ni belum siap. Cikgu pergi kepada bahagian kiri. Cuba nampak sebelah kanan, kanan ini 3 yang di. kita cuba buat tadi. Yes. Ini kan? Betul, tapi kandungan dia tidak ada. Oh ya ke? Okay. Cikgu telah buat tapi kandungan tidak ada. So untuk buat kandungan dia, cikgu kena pergi kepada classwork. Cikgu nampak classwork di atas tu? Okay. Okay, dan cikgu create atau cikgu boleh gunakan operasi apa tu di bawah tu? Asas tambah tu. Yang tadi, yang baru di-create tadi. Dua soalan. Okay, asas tambah adalah topik kan? Iya. Okay, di bawah dia ada di bawah dia ada operasi tambah. Cikgu pergi di sebelah kanan. Ada 3 dot di sana. Okay, klik di sana. Yes. Bahagian edit. Klik edit. Okay, edit. Cikgu kena tambah bahan di sini. Sebab nampak kaya di sini blank quiz, tak ada apa-apa untuk pelajar buat. Di mana dia? Okay, cikgu nampak di sana ada add. Kiri kanan. Ada perkataan add di sana, di sebelah kiri. Ada perkataan add di sana. Assignment ke? Bawah. Add. Add. Okay. Klik add. Okay, pergi YouTube. Saya tunjuk cara yang sangat senang. Okay, YouTube. Kita nak cari bahan daripada YouTube. Yes. Tunggu sebentar. Ini bergantung kepada internet. Okay. Dalam search bar tu, cikgu type di sana operasi tambah. Ini tak payah kita ajar. Semua dah ada dalam YouTube. Kerja cikgu ialah dapatkan YouTube, letak link. Okay, search. Yes, good. Cari video-video yang singkat. Cikgu nampak di sana, cuba pilih salah satu. 3 minit boleh? Boleh. Klik. Okay, dan add. Nampak add? Okay, add. See? Sekarang sudah ada bahan di sana. Dan baru cikgu pergi kepada blank quiz. Saya ajar untuk cikgu-cikgu lain sekali ya. Ala-ala cikgu Thomas dah buka di sana. Sekali lagi. Okay, blank quiz. Klik pada blank quiz tu. Ya. Sini ya. Bawah. Cikgu nampak blank quiz. Atas video. Atas video. Ini. Okay. Okay, klik sana. Blank quiz. Okay, ini yang dibuat tadi. Yes, klik dulu. Ada quiz tak di sana? 2 saja. Sudah klik. Saya sudah create tadi yang untuk ini. Okay. Sebab nama quiz tu tak ada. Dia tulis blank. Saya nampak macam tak ada quiz kot. Saya kena ubah nama perkataan tajuk dia. Cuba ubah. Cuba klik di sana. Tajuk tu belum diubah. Tajuk bahagian atas belum ubah. Cikgu klik blank quiz. Yes. Klik di sana. Keluar lagi dia. Keluar balik. Okay. Nampaknya screen tu yang cikgu tak share. Ini asal dia tadi. Yes. Tak. Maksud saya screen yang kami nampak di sini tak sama dengan cikgu yang nampak. Cikgu nampak blank quiz tak? Cikgu sepatutnya present entire screen. Ya kah? Boleh ubah balik kan? Boleh. Saya stop dulu. Stop dulu. Okay, sekarang sekali lagi cikgu Thomas. Klik presentation. Entire screen. Baru kita akan nampak semua screen. Ya kah? Semua kena nampak lah mak. Ya. Stop lah ni. Tutup dulu benda-benda yang tak patut dinampak. Okay, saya tutup apa-apa benda yang tak perlu dinampak. Okay. Nanti ternampak. Apa dia tak dapat share? Dia kata tak dapat saya entire share. Tak patut? Icon share dia tidak aktif. Icon share tidak aktif. Ya, cancel saja aktif. Okay. Ya, masih masalah sama.
Okay, then cikgu pilih satu Chrome tab tu, cikgu pilih bahagian bila cikgu klik window, cuba klik window tu, ada tak? Present a window. Present, okay. Window hanya gambar Pilih yang gambar kita saja. Yang lain? Screen lain? Yang Google Kalau tab, kalau tab macam mana? kalau tab bahu dia, Okey, pilih tab tu dan. tab Tab dulu. tab pilih gambar yang mana satu? Pilih gambar Google Form tu. Okay, Google Form. Okay. Kat ini kah? Sekejap. Dia tengah loading. Okey. That's the one. Ini soalan yang cikgu sudah buat. Cikgu Thomas sudah buat, ya, tapi cikgu jangan ubah lagi. Okey. Cikgu patut ubah di sini adalah tajuk form ini. Tajuk form ini boleh diubah di atas tu. Gerakkan dia ke atas. Okey, sebelah kiri boleh nampak ada blank quiz, perkataan blank quiz. Ni Atas sekali ya. Yes. Type di sana. Bukan. Blank quiz, atas perkataan blank quiz. okay. Okey, padam tu, masukkan tajuk. Type tajuk dia. Tambah. Itu sajalah. Okey, sama juga dengan blank quiz satu lagi di bahagian question tu. Nampak? Ada perkataan blank quiz yang besar tu tengah-tengah. Tu pun ubah jadi tambah. Okey, dah siap. So klik tempat lain. Okey, dia dah save. Kalau cikgu Thomas nampak, cikgu-cikgu lain pun nampak, dia ada perkataan all change save in the drive. Ya. Maksud tak ada button save kan? So sekarang cikgu boleh pindah tab. pindah tab sekarang. Balik semula kepada Classroom, Google Classroom kan? sekarang kami tak nampak. Oh. Okay, saya keluar lagi dulu lah. Yes, keluar dulu. Okay, cari tab Google Classroom. Okay, sudah nampak? Okay, yang ini belum refresh balik. Cikgu tutup dulu, save dia dulu. Tak ada Save button sebelah ada di atas. Save. Okay, sekarang tekan balik operasi tambah, edit. perkataan tu. Operasi tambah. Dekat 3 perkataan dot ni. di bawah. Bukan. Operasi tambah. Okay, 3 dot di sebelah kanan. 3 dot di sebelah kanan. 3 dot sebelah kanan. Yes. Edit. Tapi dalam ni pun cikgu tadi sudah nampak kan, ada Google Form tu dah ada tajuk tambah. Ya, dah tambah. So dah settle lah, sekarang orang tahu memang ada tajuk di sana. Okay. Cuma murid saja tidak ada. Yes, murid-murid saja tidak ada. Cikgu dapatkan daripada admin cikgu lah. Cikgu boleh tambah di sana. Cikgu Thomas juga mesti ingat Google Site ini juga, Google Classroom ini juga boleh dikongsi dengan guru-guru di sekolah lain. Maksudnya kalau ada guru pemulihan, ini satu option yang bagus untuk pihak PBD lah. Encik Nizam boleh note ni Encik Nizam perkongsian topik atau subjek yang sama dengan di serata guru-guru sekolah lain. Boleh dilakukan dengan menggunakan Google Classroom. Boleh, tak ada masalah. So bukan satu cikgu buat, satu sekolah simpan di sana, tak ada. Perkongsian ini, Google Classroom ini boleh dikongsi oleh guru-guru di sekolah lain yang mengajar subjek yang sama. So dia akan mewujudkan kolaborasi yang sangat erat lah. So setiap masa ada lah benda-benda yang di-add di sana. Bukan saja membantu guru-guru, dia juga akan membantu pelajar-pelajar. Okay, so kalau ada persoalan, saya rasa cukuplah 3 orang agak presentation yang agak bagus. Stop Yes. Cikgu Thomas, cikgu pun boleh invite guru-guru dari mainstream sekolah cikgu untuk sama-sama dalam kelas cikgu. Cikgu matematik, DM, mereka kan memang sudah ada murid sendiri, jadi otomatik cikgu pun akan ada murid sendiri juga. Sebab cikgu kan bagian pemulihan. Okay, saya akan explore part tu Okay, thank you Okay, saya nak menutup ni sikit, bagi saya masa sekejap untuk Encik Nizam
Saya just nak kongsi satu part di sini ya, bukan kongsi lah, nak minta cikgu-cikgu untuk jawab beberapa soalan. Di bahagian Google Classroom ni ya, saya sudah pun bina GC level 1 GC level 1. So kalau dalam GC level 1 ni cikgu, saya telah pun letak ini untuk cikgu refresh balik ya. Apa maksud level 1? Apa video-video yang ada? Actually banyak perkara. Dalam level 1, okay. Ya, ada sedikit tugasan untuk cikgu-cikgu Ada satu soalan, GC level 1 ada soalan untuk saya nak cikgu-cikgu cuba jawab. Apa yang kita telah pun belajar sampai sekarang. Saya tak boleh, saya dah respon. Cikgu-cikgu kena respon, cuba respon, cuba jawab. And then selepas cikgu jawab, sign hand in ada function hand in di sana. Okay, barulah saya akan tahu siapa yang dah hantar satu assignment bila cikgu nampak, oh cikgu Ronald dah pun hantar. Okay, yang belum lagi ialah cikgu-cikgu ni sekian. Okay, saya akan cuba update dari masa ke semasa. GC level 1 ni mungkin nanti kita akan ada level 2. Okay, ada persoalan daripada cikgu-cikgu? Cikgu Siva. Yes. Kita dah isi borang tu kan? Yes. Dia minta permission dari Cikgu Siva ni. Bermaksud borang ini diisi dengan menggunakan Gmail peribadi. Okey. So cikgu akan tahu bila cikgu nampak yes. That's why dia tak nak tally. Dia MOE dengan Gmail peribadi ni tak nak duduk sekali. So kalau cikgu memandangkan saya create form itu dengan menggunakan MOE ID, maka dia minta permission untuk masuk. So saya akan lihat permission cikgu muncul dalam email peribadi saya lah. Email MOE nanti. So cikgu belajarlah menggunakan MOE ID nanti ya. Adalah pelajar-pelajar cikgu pun akan menghadapi masalah yang sama nanti. Cara untuk selesaikan masalah ni. Okay, ada persoalan lagi cikgu? Okay, kalau tidak ada, kita ambil satu screenshot untuk simpanan pihak PPD ya. Okay. Harap cikgu-cikgu yang telah mutekan gambar tu tolong on gambar cikgu. So kita ambil sama-sama. On balik kamera cikgu. Kamera cikgu. Sekejap, okay, semua dah mula muncul slowly. Okay, munculkan balik diri anda. Okay, mana lagi? Cikgu Mac, hello. Cikgu Ronald, Cikgu Leman. Munculkan balik diri anda. Kita masih menanti ya. Sekejap. Dan habis ni. Saya nak penutup dah. Sementara tu ada persoalan, cikgu boleh tanya terus Jangan risau tentang pelajar login atau tidak, itu perkara kedua. Yang penting kita sudah selesaikan tugas kita. Okay, mana yang lain? Still waiting. Okay, ada yang mudah muncul. Tengah make up. Ya. Nanti saya akan uploadkan link untuk YouTube bahan video ni untuk cikgu boleh forwardkan link tersebut pada guru-guru sekolah lain, cikgu juga. Okay? Okay. Okay. Lagi? Okay. Okay? Okay, Cik Nizam, silakan. Alright. Oke, sudah rasanya print screen. Oke.